Mayat ini diketuk kerandanya dan direm ataupun diperdengarkan bunyi motor terlebih dahulu oleh ahli keluarga dan juga rakan-rakannya sebelum dikebumikan. Kenapa mereka buat macam tu? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih kerana dah support channel ini terus berkembang. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Baru-baru ini ada yang berkongsi kepada saya di Instagram mengenai video yang aneh dan agak pelik lah, sebab di tempat kita tidak ada dan kita pun baru tahu wujudnya benda seperti itu. Dengan mayat diperdengarkan dulu bunyi rem motor sambil ditepuk-tepuk oleh ahli keluarga dan juga rakan-rakannya keranda tersebut. Dan ianya dilakukan silih berganti. Bila dah selesai upacara rem motor itu, barulah dikebumikan. Dan ianya dilakukan oleh mereka yang ada motor sahajalah. Jika tidak ada motor, maka mereka hanya melihat dan tidak berbuat sedemikian. Apa yang saya dapat info, mereka yang berada di kampung itu adalah beragama Kristian, disebabkan mereka menggunakan keranda bagi menanam mayat tersebut. Jadinya saya membuat carianlah, adakah di dalam Kristian yang sebenarnya mereka melakukan perkara seperti itu, iaitu merem motor ataupun memperdengarkan bunyi motor kepada mayat sebelum dikebumikan. Dan buat masa ini, apa yang saya tahu, ternyata tidak ada dalam Kristian yang berbuat seperti itu, sebab mereka hanyalah memandikan, kemudian mereka akan memberi pakaian-pakaian yang cantik. Kalau lelaki pakai jas, kalau perempuan pakai pakaian yang cantik lah seperti pengantin, kemudian diawetkan dan barulah dikubur di dalam keranda. Dan sebenarnya perkara tadi itu adalah tradisi baru yang diwujudkan oleh suku kaum di kawasan mereka. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa mungkin itu adalah permintaan terakhir si mati sebelum dikebumikan, sebab terlalu minat kepada motor sehingga akan diperdengarkanlah bunyi motor tersebut sebelum ditanam. Dan ada juga yang mengatakan bahawa semasa hidupnya dia membuat bisinglah kepada jiran-jiran tetangganya, maka jiran pun membalas bunyi seperti itu setelah dia dah mati. Dan ada juga yang mengatakan ia adalah untuk menghalau syaitan jahat daripada mendekati mayat tersebut. Pelbagai andaian daripada orang ramai yang kita sendiri pun tidak pasti. Sebenarnya perkara itu adalah perkara baru yang dijadikan budaya kepada sesebuah kelompok, dan apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai tanda penghormatan terakhir daripada ahli keluarga dan juga rakan-rakannya kepada mayat tersebut. Dan mesti ada yang menyangka ini mesti berlaku di Indonesia, kan? Tidak, anda silap kali ini. Perkara itu sebenarnya bukan berlaku di Indonesia, lebih-lebih lagi lah di Malaysia, tetapi ia berlaku di Filipina. Ternyata di sana adanya juga perkara-perkara yang pelik, sebab mungkin pelbagai suku bangsa juga yang berada di sana. Sebenarnya sisi penghormatan kepada mayat ni banyak cara yang dilakukan oleh pelbagai suku kaum, pelbagai bangsa, sebab dalam dunia ini ada pelbagai manusia, pelbagai agama dan juga ragam. Jadinya ada budaya yang ketawakan mayat, ada tradisi yang membawa mayat menari bersama-sama mereka, ada pula yang pukul mayat dahulu sebelum dikebumikan sebab tidak bayar hutang, dan banyak lagi lah yang kita tidak tahu. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, teknologi makin canggih sehingga kita boleh tahu seperti mana di Jepun, kita dapat tahu bahawa di sana mereka memberi penghormatan kepada mayat hanya dengan cara drive-thru, iaitu pandu lalu. Mereka pandu kereta dan datang ke tepi tempat yang dah disediakan, maka mereka akan memberi penghormatan, memberikan sumbangan duit dan sebagainya sambil disaksikan oleh keluarga si mati melalui kamera. Maka akan dipaparkanlah gambar dan nama pelawat yang datang bagi memberikan penghormatan terakhir kepada si mati, tanpa perlu turun daripada kereta dan tanpa perlu masuk ke dalam rumah. Drive-thru pun dah memadai bagi mereka.
Sahabat semua, apapun itu adalah budaya, tradisi, fahaman mereka sebuah kaum yang pelbagai. Kita ambil informasi dan pengajaran sahaja. Tidaklah kita menghina mereka dan juga sebagainya. Kita hanyalah sama-sama ambil peringatan dan juga pengajaran. Kerana setiap yang hidup pasti akan mati dan tidaklah kekal apa yang kita kumpulkan selama ini. Walaupun pelbagai bangsa, suku kaum, warna kulit yang berbeza pun akhirnya akan mati juga. Yang mana kita tidak dapat menghindar walau berbuat apapun sekali. Cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara hidupnya. Begitu jugalah cara seseorang itu akan dibangkitkan, akan ditentukan oleh cara bagaimana kematiannya. Jika seseorang yang bergelumbang dengan dosa setiap hari-harinya, maka ia akan mati dengan keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Jika dia berbuat kebaikan, maka ia akan pergi dengan keadaan seperti itu. Sebagaimana yang kita boleh lihat, ahli tinju mati ketika bertinju, main bola mati ketika dia bermain bola, pemberita mati ketika dia menyampaikan berita, YouTuber, penyanyi dan sebagainya. Hakikat yang perlu kita terima sebagai manusia ialah setiap jiwa yang berada di dunia ini pasti akan mati. Meskipun kita berselindung di sebalik bilik besi yang kukuh, meskipun kita pergi jauh kemanapun, bila dah sampai waktunya akan mati jugalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Yang bermaksud di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Maka sahabat semua, kematian adalah perkara yang tidak dapat dielakkan oleh semua manusia. Fir'aun yang dulunya mengaku sebagai Tuhan, berkuasa di waktu hidupnya pun mati. Yang dia tinggalkan hanyalah bangunan dan juga mayatnya yang menjadi saksi kepada kita untuk menjadi pengajaran kepada kita bahawa Allah Maha berkuasa. Orang kaya, raja, pangkat apapun pasti akan mati juga. Segala harta yang dia kumpulkan di dalam dunia ini, dia tetap akan tinggalkan. Dan kematian itu adalah rahsia Allah yang Allah tentukan kepada setiap makhluknya. Kita ni Allah dah tetapkan kematian kita. Kita tidak dapat mempercepatkan ataupun tidak boleh melambatkan walaupun sesaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Yang bermaksud, dan setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka ia tidak dapat meminta untuk lewatkan ataupun mempercepatkan walaupun sesaat. Tidak ada sesiapa pun yang boleh melarikan diri daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang ghaib dan juga nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan serta membalasnya." Allahu Akbar. Jadinya sahabat semua, kematian itu datang kepada kita. Bila begitu, maka ramailah orang hari ini mahu pergi pengakhiran yang husnul khatimah, bertemu Allah dengan sebaik-baik pengakhiran. Namun jika cara hidup seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, meninggalkan segala suruhan Allah dan membuat kerosakan di muka bumi ini, agak susahlah akan mendapat pengakhiran hidup yang baik. Sahabat semua, saya bukan nak mengajar, tapi saya nak mengajak kepada semua, dunia hanyalah tempat persinggahan yang bersifat sementara. Kita singgah sekejap, kemudian kita akan pergi. Manakala akhirat adalah destinasi yang kekal abadi. Kemasyhuran, kedudukan dan juga kekayaan yang dimiliki di dunia ini bukanlah jaminan pengakhiran yang baik dalam perjalanan kehidupan seseorang insan. Ada manusia di muka bumi ini yang tidak dikenali ramai, tidak mempunyai sebarang gelaran, menjalani kehidupan biasa seperti kebanyakannya manusia yang lain, namun mengakhiri kehidupannya dengan kisah yang luar biasa tentang kebaikan dirinya, tentang amal soleh yang ditinggalkannya, dan menjadi pengajaran kepada orang lain. Jadinya pengakhiran kehidupan yang baik ataupun husnul khatimah sentiasa menjadi impian dan dambaan bagi setiap orang yang beriman. Kerana baginda Nabi SAW pernah berdoa agar diwafatkan dalam keadaan ataupun kesudahan yang baik. Sebagaimana hadis daripada seorang sahabat, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda," yang bermaksud, "Ya Allah, perbaikanlah kesudahan segenap urusan kami serta lindungilah kami daripada kenistaan hidup di dunia dan siksaan hidup di akhirat." Jadi sahabat semua, Rasulullah pun berdoa untuk kebaikan pengakhiran yang baik. Maka saya mengajak sahabat semua yang berada di channel ini, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya.
masih belum terlewat untuk kita meneladani amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kematian yang husnul khatimah dengan berusaha menjadi anak, suami, isteri, insan yang soleh-solehah di muka bumi ini. Marilah juga kita berdoa semoga Allah memberikan, menganugerahkan pengakhiran hidup kita dengan sebaik-baik kesudahan di dalam iman dan Islam, serta tidak mengakhirinya dengan seburuk-buruk kesudahan. Semoga Allah redha kepada kita, beri kasih sayang kepada kita, dan beri pengakhiran yang baik, dan Allah memberikan kesempatan untuk kita menghuni di syurganya yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama juga kita doakan ibu ayah keluarga kita yang dah pergi, agar Allah memberi rahmat dan ditempatkan mereka di kalangan orang-orang yang beriman. Berakhirnya kehidupan dunia ini, ada lagi kehidupan di akhirat nanti yang menunggu. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.